datang kepada yang berbahagia April. Siap pakai. April sini. Saya nampak muka Kak Farah risau. Kau nak ngorek aku panggil aku kakak. Alah santuy. Yes, hi guys. DJ Madausan. Tersasul. Hai guys, seperti biasa DJ Madausan bersama anda dalam kereta. Yes. Okay, sebelum tu guys, macam biasa promo sikit kepada kawan-kawan di luar sana yang belum lagi subscribe my channel, bolehlah subscribe my channel dekat di YouTube. Korang just cari kata carian DJ Madau, and sekali saya dapat korang punya notification, saya pun akan buat benda yang sama. Like, share, subscribe, and tekan butang loceng macam ni. Yeah, yang ni loceng ni, yang merah ni loceng. Okay guys, right, cukup dengan promo guys. Alright guys, hari ini tak tahu guys, saya lupa. Tapi apa yang saya tahu sekarang pukul 5.30, saya baru saja habis buat penghantaran delivery di rumah-rumah orang kaya sekitar Duta, Segambut ataupun Solaris. Okay, tugas saya hantar barang sempena PKP ni tak pernah berkesudahan, tak pernah habis. Setiap hari ada je job masuk. Saya kena buat penghantaran di seluruh KL maupun PJ. Okay, siapa yang guna khidmat saya betul-betul berterima kasih dengan kamu orang, sebab sudi itulah gunakan khidmat DJ Madau. Okay guys, tanpa membuang masa guys, saya akan bagi tahu konten saya untuk hari ini adalah. Okay guys, konten saya untuk hari ini adalah berkaitan dengan di mana penguat kuasa di BKL telah menggempur premis perniagaan yang telah dimonopoli oleh warga asing. Okay, saya ulangi. Di mana penguat kuasa di BKL dan agensi-agensi kerajaan yang terlibat seperti immigration, pihak polis maupun agensi kerajaan yang lain telah menggempur habis-habisan tapak ataupun premis perniagaan yang telah dikelolakan oleh warga asing. Walaupun perniagaan itu sah di sisi undang-undang, ada permit, tetapi perniagaan itu tetap dianggap tak sah kerana dijalankan oleh warga asing. So guys, antara lokasi-lokasi yang telah digempur oleh pihak di BKL terutamanya Pasar Borong Selayang, di mana dulu beberapa bulan sebelum PKP ataupun lockdown ni, Pasar Borong Selayang itu telah dimonopoli oleh warga Myanmar, warga Bangladesh maupun warga Rohingya untuk menjalankan mereka punya perniagaan secara tak sah, secara illegal. Okay, so pihak polis immigration di BKL telah menyerbu kawasan itu sehingga bersih, dan diberitakan untuk hari ini warga asing tak lagi kelihatan di Pasar Borong Selayang. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak-pihak yang berkaitan kerana tak tutup mata tapi sentiasa buka mata untuk membendung daripada benda-benda seperti ini berlaku. Sebagai contohnya yang macam saya cakap tadi itulah, warga asing memonopoli perniagaan yang sepatutnya dijalankan ataupun dikendalikan oleh warga tempatan. Okay guys, tempat kedua yang telah diserbu oleh pihak yang berkaitan, tempat mencuci kereta guys. Okay, saya ulangi, tempat mencuci kereta guys. Rupanya selama ini premis yang mencuci kereta ini telah dikendalikan oleh warga asing, warga Indonesia. Yes, di mana warga Indonesia ini mempunyai pasport tapi disalahgunakan. Mereka membuka perniagaan cuci kereta dan menggaji warga asing yang lain.
untuk membasuh kereta Bangladesh, Rohingya dan sebagainya. So guys, setelah premis perniagaan mencuci kereta ini disita ataupun telah diserbu, barang-barang mereka telah disita. Okey, macam biasalah, diorang punya vacuum, diorang punya tempat sembuh air tu, kaca, kaca. Saya pun dulu pada apa yang saya baca dalam surat khabar tempoh hari. Dan apa yang mencuri tumpuan saya sendiri sebagai pembaca tekar surat khabar di media-media massa maupun media elektronik adalah pihak di BKL telah menggempur di lokasi-lokasi tumpuan pelancongan seperti Bukit Bintang guys. Okey, Bukit Bintang didapati banyak warga Pakistan, warga Bangladesh maupun warga India yang menjalankan perniagaan secara tak sah dengan menyewa ataupun betul lah menyewa. Mereka menyewa permit daripada pihak-pihak tertentu, iaitu kita punya orang sendiri, orang Malaysia, dan premis perniagaan ini mereka jalankan berlandaskan permit perniagaan yang telah disewa daripada orang yang tidak bertanggungjawab. Saya mention lagi, orang kita sendiri, Cina, Melayu, India, telah menyewakan permit mereka kepada warga asing ini untuk menjalankan perniagaan. So guys, hasil. Alright, membandangkan warga asing ini mendapat liputan yang agak meluas daripada mereka yang menyewakan permit perniagaan mereka daripada warga tempatan ini. Okey, so mereka ini turut dikatakan bersebahan. So guys, alright, warga asing yang telah dikenakan compound, warga asing yang telah dinaikkan, yang telah disuruh naik mahkamah, dan warga tempatan yang memberi sewa, memberi pinjam kepada warga asing untuk menjalankan perniagaan mereka, turut berhadapan di senarai hitam ataupun blacklist seandainya didapati bersalah. Okey guys, saya tak nak mention sebenarnya nama-nama ataupun negara mana yang menjalankan perniagaan yang sepatutnya kita punya orang sendiri boleh jalankan. Alright, antaranya Bangladesh, Pakistan, Myanmar. Mereka ini tidak menyumbang sebarang apa-apa pun untuk kestabilan ataupun memberi faedah kepada ekonomi kita. Warga ini, warga negara ataupun PTI ini yang menjalankan perniagaan secara sah tetapi menggunakan pas lawatan sosial, menggunakan pasport pelancongan ataupun menggunakan pas pelajar, dah boleh menjalankan perniagaan. So, seandainya mereka ini didapati bersalah oleh pihak mahkamah yang terlibat, iaitu yang bersebahat meminjamkan ataupun menyewakan permit kepada warga asing ini, mereka turut berhadapan untuk dikenakan tindakan seperti blacklist. Okay guys, dah banyak benda saya cakap. Saya rasa saya dah jelaskan dengan lebih tepat, padat dan ringkas di mana kita punya DBKL, iaitu Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, joint venture dengan pihak polis, pihak immigration untuk menyerbu premis perniagaan yang dijalankan oleh warga asing ini. So, tuntasnya guys, kesimpulannya guys, alright, kita nampak kita punya pihak berkuasa sentiasa dihadapan untuk membendung penularan peniaga warga asing ini. So, kita sebagai netizen, kita sebagai rakyat biasa ataupun orang ramai haruslah menjadi contoh ataupun menjadi tulang belakang kepada mereka ini. Sebagai contohnya,
kita boleh menjadi mata-mata kepada mereka. Kalau kita nampak ada perniagaan yang dijalankan oleh warga asing, kita cepat-cepatlah buat laporan dengan KPDNKK. Kita cepatlah buat laporan dengan pihak yang berkaitan. So, pihak yang berkaitan ini akan menjalankan tanggungjawab. Mereka akan menjalankan siasatan. Seandainya didapati bersalah, tempat itu akan 100% akan ditutup, disita sepenuhnya, dan mungkin akan diberikan kepada warga Malaysia yang betul-betul nak berniaga. Okay guys, so itu saja guys daripada saya guys. Saya dah bercakap dekat 11 minit guys, dah dekat 12 minit. So guys, kepada kawan-kawan di luar sana, jangan lupa dengarkan Atuku FM, radio music Sabah dan Sarawak. Okay, so untuk saya pula DJ Madausan, jangan lupa subscribe my channel guys. Okay guys, DJ Madausan signing off. Kita jumpa lagi hari dan waktu yang sama. DJ Madau, bye bye.